Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berkomen suara tuan-tuan. Komen suara saya. Kedengaran elok ke tak elok? Bismillahirrahmanirrahim. Komen suara tuan-tuan macam mana? Aku tak dengar lagi. Suara jelas ya? Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung malam ni. Qadha kelas malam pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Dan insyaAllah malam ini kita telah pun masuk pada bab muka surat 51, bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Kitab Jawi muka surat 51, bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri, pada menyatakan takabur, sifat takabur ya, membesarkan diri. Ambil link, masukkan dalam grup, sebarkan, share video pengajian ini dan tag nama kawan-kawan kita, baru 9 orang yang sedang memandang. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Kita qadha sepatutnya kelas malam. Kita qadha malam ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin summa amin. Muka surat 51, bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Ketahui olehmu, wahai penuntut ilmu, bahawasanya membesarkan diri itu, bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Itu dia bagi takrif takabur tu apa? Bahawa melihat seseorang itu akan dirinya lebih daripada orang lain dari segi sifat kesempurnaan. Dia rasa dia lebih. Dari segi ilmu pun dia lebih. Dari segi kepakaran pun dia lebih. Dari segi percakapan pun dia lebih. Dia rasa dia lebih dari segi kesempurnaan berbanding dengan orang lain. Dan lagi, dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya. Dia bukan sekadar melihat diri dia lebih daripada orang lain dari sudut kesempurnaan, malah dia pandang orang lain itu lebih hina, lebih rendah pandangan martabahnya, lebih rendah martabak dan levelnya berbanding diri dia. Itu membesarkan diri. Dia dua sudut. Dari sudut diri dia rasa dia hebat daripada orang lain. Dari sudut orang lain, dia rasa orang lain itu lebih hina, lebih rendah, lebih adna kedudukannya daripada diri dia sendiri. Maka ia sesetengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati. Maka takabur, membesar diri ini adalah sesetengah daripada sifat mazmumah yang ada dalam hati. Bila disebut sifat yang ada dalam hati, makna sifat yang kita tak nampak. Tak nampak
dengan mata lendir, mata kasar kita ni, dia tersimpan jelas dalam hati dan dia akan terzahir bila mana datang pada suasana yang tertentu, maka akan jelas tampaklah sifat takabur yang ada pada diri dia. Dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Jadi takabur ni tuan kita kata dia adalah sebesar-besar maksiat. Sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Telah berfirman Allah Ta'ala, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Artinya maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, iaitu api neraka Jahannam. Seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang mutakabbir, orang-orang yang membesar diri ni, seburuk-buruk ketetapan penetapan tinggal dia adalah neraka Jahannam. Allahumma hafazna minhu. Allahumma hafaz ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhu. Allahumma ajirna minan nar. Jadi seburuk-buruk tempat bagi orang yang mutakabbir, orang yang membesar diri ini adalah neraka Jahannam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan ia Rasulullah akan sifat takabur ini daripada Tuhannya yang mulia, yang maha mulia, yakni maknanya hadis kursi. Nabi SAW menakalkan firman Allah Ta'ala melalui lidah Nabi SAW. Apa kata Nabi? Al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman nazara anni wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Dia kata, artinya al-kibriya'u, dia terjemahkan dengan ketinggian. Merasa diri tinggi itu adalah ridai, selendangku. Al-kibriya'u ridai, yakni merasa diri itu tinggi daripada orang lain, itu adalah selendangku, kata Allah. Dan wal azamatu, kebesaran, yakni merasa diri itu besar berbanding orang lain, itu adalah kainku. Allah Ta'ala buat bandingan dengan selendang. Kibriya itu Allah Ta'ala buat bandingan dengan selendangku. Dan azamah, membesarkan diri itu Allah Ta'ala buat bandingan dengan kainku. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia siapa barang siapa tadi akan daku, akan satu daripada keduanya. Kalaulah hamba Allah Ta'ala ini cuba merebut sama ada selendang Allah ataupun kain Allah, Allah Ta'ala kata apa balasannya? Nescaya aku campur akan dia siapa? Orang yang merebut kedua-dua kain dan selendang tadi ke dalam api neraka Jahannam. Wala ubali, dan tiada aku peduli pun, kata Allah Ta'ala. Kemudian diperjelaskan lagi apa itu kibriya, apa itu azmah. Bermula kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain. Kibriya itu dia rasa diri dia tinggi, dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia mulia, dia rasa diri martabah dia tinggi berbanding dengan orang lain. Jadi kibriya itu dia ada bandingan. Ada muqabalah di depan dengan orang lain, dia ada ukur, dia ada banding dengan orang lain, diri dia lebih tinggi dia rasa. Diri dia lebih hebat dia rasa. Diri dia lebih berpengalaman dia rasa. Dia rasa macam tu. Bermula kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain. Kemudian azmah, satu lagi azmah. Dan azmah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Azmah ni dia rasa diri dia mulia, rasa terkaya, rasa terhebat. Dia tak banding dengan orang lain pun. Dia mari perasaan rasa diri hebat, rasa mulia, rasa title tinggi, rasa ilmu tinggi dan sebagainya. Tengok dua ada beza kibriya dan azmah. Kibriya dia kena letak apa? Letak bandingan muqabil di depan dia. Manakala azmah dia mari dalam diri sendiri, dia rasa diri hebat, diri tinggi dan sebagainya. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Yang pertama tadi makna kibriya itu lebih tinggi. Tinggi ini dari sudut keburukannya, lebih tinggi dari segi keburukannya daripada yang kedua. Makna kalau nak lihat dari segi kedahsyatan penyakit mazmumah, kibriya itu lebih tinggi daripada azmah itu sendiri. Bahaya kibriya daripada azmah. Kalau nak tengok dari segi sudut bahaya, kedua-duanya bahaya. Tapi siapa yang lebih bahaya? Mana yang lebih bahaya?
kibria itu lebih bahaya kedudukannya. Kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kenapa yang pertama itu apa tu dipanggil takmil bagi yang kedua. Untuk komplit yang kedua kena ada yang pertama. Yani kibria itu penyudah bagi azmah. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang. Sebab itulah kibria, kebesaran itu Allah Ta'ala umpamakan dengan selendang Allah Ta'ala. Dan yang kedua dengan kain. Yakni perasaan azmah, rasa ujub dalam diri, rasa diri itu hebat, diri itu besar itu Allah Ta'ala bandingkan dengan kain. Tinggal lagi Allah Ta'ala perlu ke selendang. Allah Ta'ala perlu ke kain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang mana iftiqar, Allah Ta'ala istighna, tidak berhajat kepada mana-mana makhluk, mana-mana ciptaannya. Kain, selendang itu makhluk Allah. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ciptaannya. Adapun di sini Allah Ta'ala hanya bagi bandingan saja bahawa kibria, satu orang yang membesar-besar diri itu, umpama Allah Ta'ala kata kibria itu adalah selendangku, pakaian, seolah-olah itu pakaian Allah Ta'ala. Demikian juga azmah, itu adalah seolah-olah kain Allah Ta'ala. Jadi yang kedua itu, dan yang kedua dengan kain yang dipakai, Allah Ta'ala bandingkan yang kedua, yakni azmah itu seolah-olah kain yang dipakai Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tak perlu kain pun. Allah Ta'ala tidak berhajat pada kain pun. Adalah makna hadis ini. Kemudian tuan kitab ini, Syekh Abdul Qadir Mandili, dia menjelaskan makna hadis ini bahawasanya keduanya dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Sebut rida, sebut kain di sini nak bagi tahu bahawa kedua-dua kibria, ketinggian, wal azmah, kebesaran itu kedua-duanya adalah ketentuan. Ketentuan dengan makna terkhusus hanya sahaja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Sebab itulah dalam Mi'raj, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu Wa Taala tanya, "Ya Muhammad, apakah kamu bawa sesuatu kepada aku?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku bawa sesuatu yang tidak ada padamu, wahai Allah." Apa itu sesuatu yang tidak ada pada Allah? Tawadhu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bawa tawadhu', bawa rendah diri, persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tingginya Allah Taala daripada sifat tawadhu'. Allah Taala mana boleh Allah Taala tawadhu'? Mana Allah Taala boleh rendah diri? Sifat Allah lah kibria, tinggi. Sifat Allah adalah azmah, besar. Jadi kedua-dua kibria dan azmah ini adalah pakaian Allah Taala. Yakni terkhusus, tertentu dengan Allah Ta'ala. Tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Kedua-dua sifat kibria, membesar diri, dan azmah ini, merasa diri hebat ini, hanya patut layak, tidak patut melainkan bagi Allah Ta'ala. Maka barang siapa membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Maksud kainku, selendangku, makna kalau orang itu dia bersifat dengan sifat takabur, dia bersifat dengan sifat membesarkan diri, seolah-olah dia merebut ketentuan Allah, apa benda yang khusus pada Allah Subhanahu Wa Taala, merebut akan sifat Tuhan. Maka patut bahawa dilemparkan dia akan dalam api neraka. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut fabi samathwal mutakabbirin, maka seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang mutakabbir, bagi orang yang membesarkan diri, ego, rasa diri hebat, adalah tempat tinggal yang terburuk adalah api neraka Jahannam. Allahumma hafazna minhu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibr. Artinya tiada masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada takabur, daripada membesarkan diri. Orang yang ada seberat biji sawi, sebesar zarah sifat takabur dalam hati dia, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Apatah lagi orang yang ego dia besar gunung Uhud. Kalaulah ego itu boleh diukur, boleh nampak besar dia secara mana, ya tuan-tuan, kalaulah dia sebesar biji sawi saja, biji sawi ni tak nampak dilihat tuan-tuan. Atom zarah ni tak dapat dilihat. Mikroskop kena perbesar 17 kali lipat, 20 kali lipat pun tak mestinya nampak lagi. Jadi kalau ada kibr, sifat takabur dalam hati kita walau sebesar biji sawi,
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi, tidak akan masuk syurga orang yang mana dalam hatinya ada sifat kibir, membesar diri dalam hatinya sebesar biji sawi ini. Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keturunan kita dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifat kibir. Artinya tiada masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada membesarkan diri, daripada takabur. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela. Jadi takabur ini adalah satu sifat yang dicela, satu sifat yang mazmumah, bukannya mahmudah. Demikian juga sebaliknya adalah merendah diri. Lawan bagi takabur adalah tawaduk. Tawaduk. Tawaduk membesarkan diri. Tawaduk makna merendahkan diri. Itu lawannya. Itu kelakuan yang dipuji. Jadi takabur itu mazmumah, perbuatan yang sifat yang dicela, manakala tawaduk adalah sifat yang dipuji. Rendah diri yang dipuji oleh syarak. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Artinya tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain melainkan akan kemuliaan. Seseorang hamba itu bila seorang hamba lain buat salah kepada dia, maka dia ampunkan, dia terima permohonan maaf hamba dia tadi, tidaklah Allah Ta'ala memaafkan melainkan apa? Izzah, kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tiadalah merendah diri oleh seseorang hamba Allah Ta'ala itu kerana Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Wa man tawadha'ahu, barang siapa yang tawadhu', merendah diri di depan Allah, merendah diri di depan hamba Allah, di depan makhluk Allah yang lain, balasannya rafa'ahu Allah, Allah Ta'ala akan tinggikan dia. Sebab tu orang Melayu pun kata, resmi padi semakin berisi semakin tunduk. Demikian dia, orang berilmu semakin tunduk, semakin tawaduk, semakin tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semakin tinggi diri, semakin banyak, semakin ada PhD, semakin meninggi diri, semakin banyak masa mengaji, panjang lama masanya duduk di pondok madrasah, semakin meninggi diri. Bukan macam tu. Tawaduk, tawaduk merendahkan diri. Kita lihat tanah-tanah ini, semakin tanah itu tanah wadi, tanah lembah, semakin tanah rendah, semakin diisi dengan air. Tasik-tasik akan dipenuhi, akan memenuhi kawasan-kawasan yang rendah. Kawasan yang tinggi seperti bukit, kalau turun hujan pun air hujan tidak lekat di sana, malah dia akan turun di bawah. Demikianlah hati-hati orang yang rendah dirinya, maka segala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengalir turun masuk dalam mangkuk hati orang yang merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meninggikan kedudukannya. Dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libasi tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalin al-imani sya'a yalbasuha. Artinya, barang siapa meninggalkan ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah pada ketika kuasa ia atasnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk hingga memberi pilihan ia daripada barang mana segala hullah, pakaian iman yang menghendaki ia untuk memakainya akan dia. Barang siapa meninggalkan untuk memakai pakaian yang elok. Pakaian yang elok di sini makna pakaian yang mewah lah. Pakaian yang mewah, pakaian yang lebih daripada kadar biasa. Dia meninggalkan untuk memakai pakaian yang lebih daripada darurah, lebih daripada hajat yang biasa. Apatah lagi pakaian yang menjolok mata, pakaian yang menjemput mata-mata lelaki melihat. Sudah tentulah itu dilarang. Itu tabarruj. Itu dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia meninggalkan pakaian yang elok sekalipun, semata-mata apa? Lillahi Ta'ala. Semata-mata tawadhu', semata-mata merendah diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa yaqdiru alaih, sedangkan dia mampu. Dia mampu nak beli pakaian yang mahal-mahal. Dia mampu nak beli pakaian yang mahal, mewah-mewah. Tapi disebabkan tawadhu', rendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa balasannya? Da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq.
pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan seru pada dia di depan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hatta yukhayyiruhu, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pilihan kepada dia. Wahai hamba aku bagi pilihan kepada kamu, pilihlah pakaian iman yang mana yang kamu nak. Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala bagi hullah, pakaian iman. Pakaian iman, kita tak tahulah gambar macam mana di hari akhirat kelak. Kenapa di akhirat nanti, di syurga nanti, benda yang tak boleh kita kias dengan mata, dengan kepala akal kita di dunia ini. Perkara di dunia, di akhirat kelak, dalam syurga kelak, ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam hadis sebut, segala keindahan dalam syurga di hari akhirat nanti tidak ada mana-mana mata yang pernah melihat, tidak ada mana uzunun sami'at, tidak ada mana-mana telinga yang pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, tidak ada mana-mana terlintas dalam hati-hati manusia. Jadi hullatul iman, pakaian iman tu bentuk macam mana, kaifiat macam mana, kita tak tahu. Kemudian pakaian iman itu diberi pilihan kepada orang yang meninggalkan pakaian mewah di atas dunia dulu. Allah Ta'ala kata, pakailah sya'a yalbasuha. Bagaimana kamu nak pakai, yang mana kamu nak petik, nak ambil, pakailah. Menghendaki ia, memakai ia akan dia. Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia. Maksud dia diseru di atas semua kepala sekalian makhluk, maknanya dia akan dipopularkan. Dia akan diviralkan di sana. Inilah fulan dahulu di atas dunia dulu, dia seolah seorang yang tawaduk, meninggalkan perkara-perkara yang mewah, pakai yang mewah semata-mata tawaduk pada Allah Ta'ala. Itu masuk diseru di atas kepala sekalian makhluk. Dimasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia, dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Allah Ta'ala berbangga dengan hamba Allah Ta'ala yang ini, yang rendah diri ini di dunia dulu. Dan makna hullah, dimaksud dengan hullah pakaian di sini itu dua helai kain yang baru, yakni selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Hullatul iman, yang dimaksud dengan hullah itu adalah dua jenis kain. Satu kain ridak, kain selendang, satu lagi kain yang diikat di pinggang. Pakaian ahli syurga diberi kepada orang yang tawaduk, meninggalkan pakaian yang yang elok di dunia dahulu. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu sangat besar dosa, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi daripadanya. Orang yang takabur tadi, dosa dia sangat besar. Besar mana dosa dia? Besar sehingga Allah Ta'ala tidak bagi izin dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun ada takabur ego tadi sebesar biji sawi saja. Kerana ada bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Kerana takabur ego itu ada 3 macam, 3 jenis kekejian di sana. Yang pertama, kenapa takabur itu begitu besar dosa sehingga Allah Ta'ala tak izin masuk syurga? Yang pertama, takabur itu, ego itu merebut sifat yang tertentu, yakni yang terkhas dengan Allah Ta'ala, seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu tadi kita baca. Pertamanya kerana ia pakaian Allah. Takabur, kibriya dan azmah itu adalah pakaian Allah. Jadi kalau hamba Allah Ta'ala juga cuba nak takabur juga, nak ego juga, seolah dia merebut ketentuan, yakni perkara yang khusus pada Allah Ta'ala. Itu sebab pertama dia jadi keji. Sebab yang kedua, mengingkarkan yang sebenar-benar dan menghinakan manusia. Yang kedua, dia mengingkarkan yang hak. Dia mengingkari hak. Orang yang takabur ni dia seolah-olah mengingkari hak dan dia menghinakan manusia. Kenapa? Sabda Nabi SAW, al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nas. Artinya bermula membesarkan diri itu, bermula takabur ego itu, perbuatan mereka yang menolak ia akan yang benar. Perbuatan takabur itu dia menolak yang benar, menolak yang hak. Kerana yang haknya itu, kibriya itu, yang haknya adalah khas bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau dia nak ambil juga Allah Ta'ala, seolah-olah dia menolak kebenaran. Itu kekejian yang kedua. Dan waghamatan nas, menolak ia akan yang sebenar, yakni hak, dan mengingkarkan akan dia, dan menghinakan ia akan manusia. Bila satu orang itu takabur, ego, dalam masa yang sama dia tak sedar dia menghinakan manusia yang lain. Yang ketiga, apa kekejian yang ketiga daripada sifat takabur? Bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian.
Bila takabur dia ummus sifat. Ibu sifat mazmumah. Bila ada takabur dalam diri, daripada takabur itulah menjalarnya sifat-sifat mazmumah yang lain. Sifat meninggalkan. Yang ketiga mazhab itu sebab bagi meninggalkan segala. Jadi bila dia sebab bagi datangnya sifat mazmumah yang lain, dan dia jadi sebab bagi meninggalkan manusia daripada sifat kepujian yang lain, sifat mahmudah yang lain. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya. Bila dia takabur, bila dia ego, dia tak kasih kepada manusia lain. Dia tidak kasih kepada saudara Islam yang lain seperti dia kasih pada diri dia sendiri. Dia tak suka harta yang ada. Maknanya dia suka sesuatu harta, sesuatu duit, sesuatu aset yang ada pada dia. Dia tak suka harta, duit, aset tadi ada pada orang lain. Bila dia ego yang pertama. Sebab tu dia kata, kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya sendiri. Dan tiada kuasa ia merendah diri. Mana tak mampu dia nak merendah diri, orang takabur ini. Dan tiada kuasa ia meninggalkan marah. Dan tak mampu nak kontrol marah orang yang ego ni. Dan dengki, tak mampu nak tinggalkan marah, tak mampu nak tinggalkan dengki, jealous, tak mampu nak berlemah lembut pada memberi nasihat. Orang ego, orang takabur ni ketika memberi nasihat pun dia tak boleh berlemah lembut. Bila dia bos, dia tak boleh berlemah lembut. Sebab apa? Dia rasa diri dia hebat. Dia rasa diri dia kedudukan tinggi. Jadi bila bagi nasihat pun bukan dengan hikmah lagi, bukan dengan cara lemah lembut lagi. Dia akan beri nasihat pun kadang-kadang memakan hati orang lain. Dari segi bos kena tunjuk hebat, kena tunjuk ketegasan, itu cerita lain lah. Tapi selalunya bila satu orang itu ego, maka nasihat dia pun tidak memberi kesan pada orang lain. Kenapa? Dia memberi nasihat dengan cara, dengan jalan yang tidak berlemah lembut. Maka berlemah lembut. Dan tiada kuasa ia meninggalkan marah. Orang yang ego tak boleh nak kontrol marah. Dan dengki tidak boleh kontrol jealous. Dan tidak boleh meninggalkan berlemah lembut ketika mana memberi nasihat. Dan meninggalkan riak. Dia tidak boleh, tak mampu nak meninggalkan riak. Dia menjala daripada situ, daripada takabur, menjala kepada sifat marah, pada sifat jealous, pada sifat kasar ketika memberi nasihat, dan kepada sifat riak. Pendeknya tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri. Pendek kata, khulasahnya, conclusionnya, apa saja sifat-sifat yang ada, sifat-sifat yang disebut sebagai sifat mazmumah itu, semuanya dilakukan oleh orang yang takabur tadi. Orang takabur ni dia kecap belaka, dia rasa belaka segala sifat-sifat takabur yang sifat-sifat mazmumah yang lain. Pendeknya tiada ada kelakuan yang dicela, kelakuan yang mazmumah, melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan, orang yang takabur diri tadi. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji, melainkan meninggalkan ia akan dia. Dan tidak ada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji, melainkan orang yang takabur tadi akan tinggal, akan skip akan dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu. Dia bagi tahu penawar pula sini. Kita tahu dah apa itu erti, definisi takabur, ego dan sebagainya. Siapa selalunya, apakah apa itu keburukan takabur dan sebagainya. Maka di sini disebut ubat nak merawat takabur pula. Maka kata pengarang kitab, dan ketahui olehmu bahawasanya penuntut ilmu, wahai penuntut ilmu, bahawasanya ubat membesarkan diri itu, bahawa mengetahui manusia, dia kena ada ilmu lah, dia kena faham manusia itu, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Pertama, dia sendiri kena tahu hakikat diri dia siapa, yang kamu nak ego sangat sampai ke langit. Kamu kena kenal siapa diri kamu, akan hakikat dirinya. Dan bahawasanya permulaannya air mani yang binasa. Kena tahu hakikat diri kita. Kita ni berasal daripada air mani yang hina saja. Mimma'in mahin. Daripada air yang hina. Daripada air yang binasa. Dan kesudahannya bangkai yang keji. Kita ni berasal daripada air mani. Dan penyudah kita adalah bangkai yang keji. Kenapa kita mahu takabur? Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Dan di antara kita daripada air mani, sampailah kita nak pergi kepada bangkai, kita mati nanti. Tengah-tengah tu kita pula duduk menanggung akan tahi saja. Dalam perut kita ni penuh dengan najis, dengan tahi saja. Duk tanggung tahi sepanjang hidup. Siapa kita nak
nak bermegah-megah, nak bertakabur, nak ego dan sebagainya. Dan bahawasanya asli ketiadaan kemudian dijadikan akan, bahawa asalnya ketiadaan, asal kita ni daripada Adam, daripada tak ada. Kemudian dijadikan, barulah kita diwujudkan, dijadikan Allah Ta'ala akan asalnya daripada tanah. Kita asal tak ada, kemudian dijadikan kita ni daripada tanah. Adam, Datuk Adam kita ni dicipta Allah Ta'ala daripada tanah, kemudian dijadikan akan dia sendiri daripada air mani, kemudian daripada silsilah Adam bercantumlah lelaki dan wanita. Maka di situ bermula silsilah manusia daripada air mani, kemudian daripada air mani bertukar daripada darah, kemudian daripada seketul daging. Allah Ta'ala sebut summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan 'izaman fa khasawna al-'izama lahma. Kita manusia ni Allah Ta'ala cipta daripada segumpal air mani, 40 hari lamanya. Summa khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian daripada air mani 40 hari yang kedua terbentuknya seketul daging. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghah, kemudian daripada seketul daging sebetul daripada air mani terbentuklah segumpal darah, daripada segumpal darah terbentuklah 'alaqah, segumpal daging. Cukup 40 hari. Summa nufukha fir ruh, kemudian Allah Ta'ala tiupkan ruh kepada kita. Cukup 4 bulan, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, cukup 4 bulan baru Allah Ta'ala tiupkan ruh. Itu asal kejadian kita daripada air mani. Kemudian kepada darah, dan kemudian kepada daging, mudghah. Dan tiada ada baginya pendengar ketika itu, sebelum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiada ada baginya pendengar, telinga pun tak ada lagi, dan tiada pengetahuan, ilmu apa pun tiada lagi, tiada penglihatan, mata tak ada lagi, dan tiada hidup, tak hidup lagi sebelum ditiupkan ruh, dan tiada kekuatan, tidak ada daya upaya apa kita. Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut, barulah Allah Ta'ala jadikan penglihatan, pendengaran, penglihatan, hidup dan kekuatan. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit. Kemudian kita ni kadang-kadang terkena penyakit kecil-kecil kan, kadang-kadang kena penyakit macam-macam. Anak kita demam semua. Keluar-keluar pun dah kena kuning zaman sekarang ni. Digagahi, dikerasi dengan penyakit. Kita tak terdaya untuk mengelakkannya. Semua takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia kata bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit. Terkadang sakit ia dengan tergagah. Kadang-kadang sakit ia itu dengan terpaksa, tergagah daripada takdir Allah Ta'ala. Dan lapar ia dengan tergagah. Kadang-kadang lapar pun daripada Allah Ta'ala. Dan dahaga ia dengan tergagah. Mana tergagah di sini di luar ikhtiari kita, di luar kuasaan kita. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil. Kadang-kadang kita nak tahu sesuatu, nak cerita tentang kelemahan manusia ni. Kadang-kadang kita nak mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan dia, akan yang kita nak ketahui tadi. Dan menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia akan dia. Kadang-kadang kita cuba nak lupakan sesuatu. Contoh satu orang kematian suami, contoh. Dia kalau boleh nak lupalah saat-saat memori indah bersama sesuami. Tiba-tiba duduk semayang, time semayang tu duduk teringat ke suami. Masuk tandas tu teringat. Jadi kadang-kadang manusia ni nak lupakan sesuatu, tiba-tiba ingat ia akan dia. Dan menghendaki ia akan mengingatkan sesuatu, maka lupa ia akan dia. Kadang-kadang kita nak ingat sesuatu, cuba nak ingat, nak flashback balik, tapi lupa. Itulah hakikat manusia. Dan benci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat. Kadang-kadang nak bencikan sesuatu, tapi yang dibenci itu beri manfaat kepada dia. Dan ingin ia akan sesuatu, maka memberi mudarat. Kadang-kadang manusia inginkan sesuatu, tapi apa yang diinginkan itu memberi mudarat pula pada manusia. Kemudian kesudahannya mati dan hisab. Kemudian akhir sekali kita akan mati. Kemudian kita akan dihisab di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jadi ia manusia tadi daripada isi neraka. Kemudian kesudahan kita ni sama ada jadi isi neraka, na'udzubillah min zalik, Allah mahfazna minhu, ataupun kita jadi isi syurga. Kalau jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Keras sikit. Siapa kita nak sombong-sombong? Siapa kita nak ego-ego? Kalaulah kita ni yang tukang ego, yang tukang sombong atas dunia dulu ni, kalaulah kita isi ahli neraka, isi api neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Daripada siapa? Orang yang sombong tadi, orang yang isi neraka tadi. Maka kerana apa membesarkan ia akan dirinya? Maknanya kenapa kita nak perlu sombong? Kenapa kita nak perlu ego atas dunia ni? Allahu Akbar.
Dan ia hamba yang hina yang lemah, sedangkan ia adalah seorang hamba yang hina lagi lemah. Dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tai. Dia cerita kita ni siapa tadi ni. Kita ni asal daripada air mani yang hina, asal daripada bayi, air mani keluar baby, kemudian kita membesar, remaja, tua, sampailah kita mati. Jasad kita ni, kalau jasad yang tak baca Al-Quran, jasad yang tak baca hadis, jasad yang tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tak dan 2-3 hari jasad kita akan dimakan ulat-ulat, maka jadi bangkai. Itulah hakikat kita. Kemudian tengah-tengah kita daripada air mani sampai nak mati tadi, kita sepanjang hidup duk mengandungkan najis tahi dalam perut kita ni. Siapa kita mau? Siapa kita mau? Ego. Siapa kita mau? Takabur dalam diri. Kemudian kita pelbagai kelemahan. Musannif tadi menyebut pelbagai kelemahan kita. Kadang-kadang kita nak ingat sesuatu kita lupa, kadang-kadang nak lupa sesuatu kita ingat, kadang-kadang kita benci sesuatu jadi cinta, kadang-kadang nak cinta sesuatu jadi benci, kadang-kadang nak buat tu jadi ni. Lemahnya kita ni. Tidak ada sesuatu pun di dalam ikhtiar. Hakikatnya ikhtiar milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dari segi akidah, seperti mana kita belajarlah dalam Faridatul Faraid, kita ni Allah Ta'ala dalam pada masa yang sama Allah Ta'ala tetap memberi kasab dan ikhtiar. Itu cerita lain lah. Jadi semuanya lemah dan lemah kita ni. Dan akhir sekali kesudahan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita ni sama ada ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalaulah kesudahan kita tadi ahli neraka, na'udzubillah min zalik, isi ahli neraka, maka kata penyusun kitab, maka anjing dan babi pun lebih baik. Kenapa? Anjing, babi, kucing, tupai, ayam, itik, semuanya mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam kitab tafsir, anjing, binatang-binatang ini mereka akan diberi sedikit mahkamah mereka, sehingga kan kambing yang di dunia dulu tidak ada tanduk, ditanduk oleh kambing yang ada tanduk, maka di akhirat kelak Allah Ta'ala jadikan kambing yang dulunya tidak ada tanduk, Allah Ta'ala kurniakan tanduk, dan di atas dunia dulu kambing yang ada tanduk, sekarang kambing itu jadi botak, tidak ada tanduk, maka ianya akan membalas, menyeduk kambing yang dulunya menyeduk dia di atas dunia. Maka kebijakan mereka setelah selesai, kemudian Allah Ta'ala hancurkan mereka semua jadi debu-debu saja. Sehinggalah mereka semua, haiwan-haiwan tadi, binatang tadi akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, ya Allah, alangkah baiknya kalau dunia, bukan ahli-ahli neraka ni, orang yang masuk neraka ni, bila melihatkan haiwan-haiwan tadi telah dihancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi debu-debu yang berterbangan, maka ahli neraka kata, ya laitani kuntu turaba. Oh, alangkah baiknya kalau diri aku juga jadi debu-debu seperti haiwan-haiwan dan binatang-binatang. Sebab itu musannif kata, kalaulah kita ni isi api neraka yang tak akan keluar-keluar, maka babi dan anjing pun lebih baik daripada kita. Itulah hakikat diri kita. Maka betapa kita perlu takabur. Mengapa kita perlu takabur? Mengapa kita perlu ego? Sedangkan hakikat diri kita lemah, semata-mata lemah. Dan ia hamba yang hina yang lemah. Dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tai dengan tangannya tiap-tiap hari. Kenapa kita perlu takabur? Sedangkan hari-hari kita sendiri terpaksa basuh tai kita. Orang kaya setara manakah ada ke maid yang tukang basuh tai dia? Ada maid ke yang tukang basuh punggung dia tu? Hebat kaya setara mana pun. Hebat kaya setara mana kita pun, kita sendiri yang terpaksa basuh najis kita dengan tangan kiri kita. Dan menanggung ia akan dia selama-lamanya. Dan kita juga yang terpaksa menanggung najis kita ni selama-lamanya. Kaya, mewah, banyak aset, properti setara mana pun, kita sendiri yang terpaksa tanggung najis tahi kita dalam perut kita. Ada orang kaya, dia keluarkan tahi, letak dalam perut orang lain, tak ada pun. Jadi kenapa kita perlu ego? Kenapa kita perlu takabur? Jadi takabur itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya adalah pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak patut bagi hamba Allah Taala merebut pakaian, yakni dengan makna kata ketentuan khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ada takabur walau sebesar zarah, orang ini tidak akan dapat bau syurga. Maknanya dia tak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana hadis yang kita baca tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi zarratun min kibar atau kama qala. Tidak akan masuk syurga orang yang mana ada dalam hatinya sebesar zarah daripada takabur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat takabur. Allah Ta'ala jauhkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sifat takabur, kerana sifat takabur itu adalah asas kepada penyakit-penyakit mazmumah yang lain.
dalam silsilah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, sifat takabur akan ditazkiyah dalam latifah akhfa, latifah nombor 5, bila satu orang itu zikir ismu zat Allah, 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 zikir qalbi dengan memfokuskan kepada latifah akhfa, maka sedikit demi sedikit takabur dia, ego dia akan mula rilis, takabur dia akan mula luntur daripada dirinya, akan datang tawaduk pada dirinya, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala bagi taufik pada kita untuk mentazkiyahkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah, dan kita mati dalam keadaan diri kita ditazkiyah, dan kita hadiahkan hati kita di depan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Hari kiamat, hari yang mana yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak akan beri faedah kepada manusia baik harta baik anak-anaknya, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang kepada Allah mempersembahkan kepada Allah qalbun salim, hati yang sejahtera daripada syirik, daripada mazmumah tersebut. Allah taala alam wa ilmuhu atam. Cukuplah pengajian malam ini, insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang, insya-Allah taala. دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندي من أعمالنا. اللهم طهر قلوبنا عن سيئاتك. اللهم طهر قلوبنا عن بخل. اللهم طهر قلوبنا عن حب الدنيا. اللهم طهر قلوبنا عن حب الجاه. اللهم طهر قلوبنا عن حب المال. اللهم طهر قلوبنا عن كبر. اللهم طهر قلوبنا عن مذمومة يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بعلمك ونور قلوبنا بذكرك. اللهم نور قلوبنا بمحبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقضي حاجاتنا وهي أنت ورضاك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah pengajian akan datang. Assalamualaikum.